Selamat sejahtera Dr. Kama. Saya Shalini, anak perempuan yang disegret. Tajuk artikel saya ialah penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar bagi mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan khas. Pertama sekali, saya ingin menerangkan sedikit tentang pengenalan bagi tajuk saya. Matlamat utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap sesuatu konsep asas yang dipelajari. Pada abad ke-21 kini, kaedah pembelajaran secara interaktif adalah sangat penting untuk menarik dan mengekalkan minat murid terhadap sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Pernyataan masalah. Proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua perlu mengambil kira penekanan dalam membina 4 kemahiran asas, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Melalui pemerhatian saya, didapati murid pemulihan saya menunjukkan sikap yang kurang berminat semasa proses pengajaran dan pembelajaran, dan mereka juga cepat lupa sesuatu kemahiran yang diajar oleh saya. Kajian ini berfokuskan kepada 3 objektif, iaitu untuk melihat sejauh mana penggunaan multimedia interaktif mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran murid pemulihan khas. Yang keduanya, sejauh mana bahan multimedia interaktif yang digunakan oleh guru apabila pengajaran dan pembelajaran di rumah. Objektif yang ketiganya ialah sejauh mana penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat menarik minat murid pemulihan khas. Seterusnya ialah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertamanya, bagaimanakah penggunaan multimedia interaktif mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu semasa PDPR murid pemulihan. Yang keduanya ialah apakah bahan multimedia interaktif yang digunakan oleh guru apabila pengajaran pembelajaran berlaku di rumah. Yang ketiganya ialah adakah penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat menarik minat murid pemulihan. Okey, yang seterusnya ialah kerangka konseptual kajian. Fokusnya ialah kepada proses pengajaran dan pemudahcaraan yang telah saya lakukan semasa PDPR. Saya telah kaitkan tajuk ini dengan 2 teori, iaitu teori behaviorisme dan juga teori kognitif. Fokusnya adalah kepada penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar. Terutamanya saya fokuskan kepada masa saya melakukan PDPR di rumah. Fokus utamanya ialah murid pemulihan, dan daripada ini saya melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tinjauan kajian. Sebenarnya saya telah membaca beberapa artikel jurnal dan sebagainya berkaitan dengan tajuk kajian saya. Kalau melihat tajuk saya terdapat beberapa kata kunci. Yang pertamanya ialah multimedia interaktif. Menurut kajian Putra bagi tahun 2018, multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu reka bentuk mesej ataupun komunikasi yang mengaplikasikan penggunaan teknologi yang canggih. Begitu juga kajian yang telah dilakukan oleh Wan dan Yunus pada tahun 2017. Dalam kajiannya menyatakan multimedia sebagai fokus kognitif murid. Seterusnya, kata kunci yang keduanya ialah bahan bantu mengajar. Apabila saya merujuk beberapa artikel dan jurnal, saya didapati banyak kajian yang telah menyatakan bahan bantu sebagai bahan yang digunakan oleh guru secara langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran, dan ia perlu berfokuskan kepada murid agar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan sepenuhnya. Seterusnya, kata kunci yang seterusnya ialah pengajaran dan pembelajaran. Menurut kajian Nur Laila binti Kuslan bagi tahun 2014, pengajaran ialah sesuatu tugasan atau aktiviti yang
yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Tanpa salah satu daripadanya, pengajaran tidak akan berlaku. Seterusnya ialah, kata kuncinya ialah murid keperluan khas. Murid pemulihan khas. Murid pemulihan khas juga adalah murid yang mengalami kesulitan dalam menguasai kemahiran asas 3, iaitu membaca, menulis dan mengira. Secara keseluruhannya saya ingin merumuskan sedikit tentang tinjauan kajian. Saya telah membaca banyak artikel dan juga jurnal berkaitan dengan tajuk kajian dan juga kata kunci yang terdapat dalam tajuk kajian. Daripadanya saya didapati bahawa penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran bagi murid pemulihan khas adalah memberi fokus yang lebih mendalam. Semua kajian menunjukkan bahawa penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu adalah begitu sangat berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fokus saya yang seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam kajian ini, saya tertumpu kepada metodologi kajian ini tertumpu kepada mengesan keberkesanan penggunaan perisian yang dibina berdasarkan perisian PowerPoint dapat membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Semasa melaksanakan PDPR, saya berfokuskan pengajarannya lebih kepada slide PowerPoint. Bahan yang saya gunakannya adalah lebih kepada gambar, video dan juga audio dan juga bentuk-bentuk grafik dalam slide PowerPoint. Seterusnya pendekatan kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kajian K. Seramai 4 orang murid pemulihan telah dipilih sebagai peserta kajian. Kaedah kajian K digunakan kerana penyelidik ingin meneliti secara terperinci dan mendalam bagaimana penggunaan multimedia interaktif berkesan semasa PDPR. Saya pilih 4 orang murid pemulihan sebagai peserta kajian untuk mengenal pasti keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah yang saya lakukan melalui penggunaan multimedia interaktif. Okey, seterusnya yang ini adalah yang 6.2 adalah reka bentuk kajian. Saya telah menggunakan beberapa pengumpulan data seperti analisis dokumen, pemerhatian dan temu bual. Temu bualnya dilakukan kepada murid selepas saja murid kembali ke sekolah. Analisis dokumen yang saya maksudkan di sini ialah hasil kerja murid, iaitu saya telah menyediakan satu modul khas kepada murid untuk membuat selepas sahaja pengajaran saya melalui PowerPoint. Murid akan membuat modul. Daripada modul itu saya dapat mengesan sama ada murid dapat buat ataupun mencapai hasil pembelajaran. Seterusnya, saya juga merujuk beberapa video murid dan juga keputusan kuis dalam perisian word wall. Saya juga membuat pemerhatian terhadap modul, iaitu dalam modul saya dapat tahap penguasaan murid dalam suatu topik pengajaran mengikut kemahiran. Saya juga telah mengadakan temu bual kepada peserta kajian untuk mengenal pasti kesan penggunaan PowerPoint sebagai bahan bantu mengajar sewaktu menjalankan PDPR. Okey, ini adalah dapatan kajian saya. Okey, dapatan kajian yang pertama itu berfokuskan kepada objektif pertama saya, iaitu bagaimana penggunaan multimedia interaktif meningkatkan kemahiran membaca murid pemulihan khas. Okey, daripada dapatan transkrip temu bual ini, saya dapat dirumuskan bahawa murid dapat memahami ataupun lebih memahami pengajaran saya yang berbentuk slide PowerPoint. Di sini kita boleh melihat respons daripada 4 peserta kajian, iaitu peserta kajian pertama dalam temu bualnya bagi tahu isi pelajaran yang disampaikan oleh guru lebih mudah difahami dan menarik untuk lebih lanjut mempelajari suku kata.
Biasanya slide yang saya gunakan itu fokuskan kepada suku kata, saya akan sertakan gambar, saya akan sertakan audio dan juga murid akan tekan sahaja button, dia akan keluar gambar dan suku katanya, murid boleh mendengar dan boleh membaca. Maka di sini peserta kajian 2 juga mengatakan bahawa saya rasa penggunaan multimedia adalah lebih mudah difahami berbanding dengan apa yang diajar oleh guru, kerana melalui multimedia saya boleh faham. Mereka boleh akses sendiri dalam di rumah. So hal ini membantu murid untuk mempelajari sesuatu dengan lebih mudah, ataupun kemahiran yang ingin saya disampaikan kepada murid itu dapat diterima oleh murid dengan lebih mudah. Begitu juga peserta kajian 3 dan peserta kajian 4. Yang keempat-empat orang ini, peserta kajian ini mengatakan bahawa penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar suku kata dapat menarik minat murid dan juga dapat memahami oleh murid dengan lebih mudah. Okay, dapatan kajian saya keduanya berfokuskan kepada objektif kedua. Apakah bahan multimedia interaktif yang digunakan oleh guru apabila pengajaran dan pembelajaran di rumah? Apabila temu bual dengan murid mengatakan gambar-gambar yang saya gunakan dalam pengajaran itu memang mereka diminati. Warna yang berbeza antara satu sama lain, iaitu suku kata suku kata yang berlainan warna membantu murid untuk mengenal dan mengeja suku kata tersebut dengan lebih mudah. Begitu juga ada juga murid mengatakan bahawa pengajaran di kelas dan di rumah adalah sangat berbeza. Di kelas cikgu banyak bercakap dan murid mendengar, manakala di rumah manakala murid melihat PDPR yang berlangsung sepanjang COVID ini, murid rasa yang tu lebih mudah untuk mereka difahami. Slide ataupun gambar kuis yang saya bagi kepada murid untuk membuat adalah lebih berkesan. Mereka suka pelbagai warna yang saya gunakan dalam slide itu, mereka memang suka untuk baca. Dan juga ada juga murid kata penggunaan multimedia berbentuk slide point membantu mereka untuk membaca secara berulang kali. Bermaknanya murid boleh baca bila-bila masa mereka ada masa free ataupun dan sebagainya. Okey, seterusnya dapatan bagi objektif ketiga. Adakah penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah dapat menarik minat murid? Keempat-empat peserta kajian mengatakan bahawa pengajaran yang berdasarkan kepada multimedia interaktif memang menarik minat murid kerana ada audio. Dan juga saya juga sebelum memulakan slide PowerPoint itu, saya juga akan memberi penerangan. Maka murid kata suara cikgu dalam slide tersebut memang menarik minat murid untuk mendengar dan juga mereka fokus kepada slide. Di sini kita boleh melihat dapatan temu bual peserta kajian yang ketiga. Murid mengatakan bahawa saya suka untuk mendengar suara cikgu dalam slide dan penggunaan bunyi-bunyi juga menarik kerana pembelajaran sebelum ini jarang menggunakan bunyi seperti itu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa murid lebih suka, lebih minat terhadap pengajaran yang kita gunakan slide, video, audio dan sebagainya. Kita boleh lihat di sini murid peserta kajian yang 4 pula mengatakan bahawa suara cikgu boleh membantu saya untuk membaca. Bermakna dalam slide PowerPoint itu saya memberi tunjuk ajar kepada murid bagaimana cara untuk mengeja suku kata. Maka murid juga mengikuti cara saya seperti di dalam kelas walaupun saya tiada di dalam rumah mereka. Walaupun saya tiada bersama dengan murid, tetapi melalui slide PowerPoint itu, saya boleh membantu anak muridnya untuk memahami
topik pengajaran dan juga membantu mereka untuk mengeja dan membaca. Okey, daripada hasil pemerhatian juga saya dapat mengetahui bahawa pengajaran dan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dapat meningkatkan prestasi dan pencapaian murid sepanjang menjalankan PDPR. Analisis dokumen yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengkaji keberkesanan PDPR. Saya telah membuat pemerhatian terhadap modul yang saya telah beri kepada murid dan juga beberapa video yang dihantar oleh murid kepada saya. Saya ada minta murid untuk mengambil video semasa membaca suku kata. Daripada video itu saya didapati murid dapat mengeja dan membaca walaupun saya tidak memberi bimbingan yang seterusnya. Murid dengan di situ saya dapat melihat dengan jelasnya pembelajaran kendiri berlaku walaupun murid tidak datang ke sekolah, duduk di rumah, tetapi pembelajaran kendiri telah berlaku dengan berkesan dengan bantuan penggunaan multimedia interaktif. Okey, seterusnya saya ingin merumuskan kajian saya, iaitu perkembangan penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran bahasa Melayu dilihat sebagai satu perkembangan yang baik. Penggunaan perisian multimedia interaktif didapati memberi satu dimensi baru kepada murid pemulihan dalam mempelajari bahasa Melayu dalam persekitaran yang menyeronokkan. Diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan bahan multimedia. Melalui interaksi, pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh guru membantu mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep pelajaran yang dipelajarinya. Bermakna penggunaan multimedia dalam proses pengajaran ini membantu murid untuk memahami topik ataupun kemahiran yang ingin disampaikan oleh guru. Murid juga lebih suka dan seronok untuk belajar dan mereka lebih berminat untuk mengetahui pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Okey, di sini saya telah sertakan pencapaian murid kuis. Pencapaian murid daripada kuis, iaitu di sini kita boleh melihat dengan jelasnya semua murid dapat menjawab kuis yang telah saya sediakan, iaitu kuisnya berkaitan dengan suku kata Kiwi. Hasil keputusan ini membuktikan murid dapat menjawab soalan dengan betul berpandukan dengan pengajaran melalui multimedia. Dan yang ini juga adalah satu lagi kuis yang telah saya beri kepada murid dan yang ini juga membuktikan bahawa semua murid dapat menjawab secara sepenuhnya kuisnya dengan betul. Seterusnya di bahagian bawah ini kita boleh melihat proses pengajaran yang saya salah satu contoh proses pengajaran yang saya telah menjalankan sewaktu PDPR. Biasanya saya akan menyediakan video seperti ini dengan nampaknya muka saya akan memberi penerangan terlebih dahulu tentang topik pengajaran. Murid akan melihat video saya dan penerangan akan mendengar dan meneliti penerangan saya. Seterusnya saya akan upload slide seperti ini berserta dengan gambar dan audio kepada murid. Setelah melihat video penerangan saya, murid akan melihat slide PowerPoint saya yang ini. Bila murid klik saja pada kotak ini akan membunyikan sebagai KAK. Dan yang ini juga akan membunyikan sebagai SUT dan perkataan sepenuhnya akan disebut sebagai kasut. Begitu juga yang slide seterusnya. Setelah melihat slide ini, murid akan diberi latihan
melalui slide juga seperti ini. Murid akan pilih jawapan. Murid akan pilih satu per satu dan susun semula kat sini. Supaya menjadi jawapan yang betul. Begitu juga slide seperti ini, murid akan pilih jawapan yang betul berpandukan suku kata dan gambar yang telah diberi. Ini adalah contoh ataupun salah satu contoh pengajaran yang saya telah dijalankan sewaktu sepanjang PDPR dilaksanakan. Secara keseluruhannya saya dapat dirumuskan bahawa pengajaran penggunaan multimedia interaktif sebagai bahan bantu mengajar dapat mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran saya kepada tahap yang lebih bagus. Murid saya juga dapat memahami konsep yang ingin saya sampaikan kepada murid. Murid juga lebih berminat dan juga mereka suka terhadap proses pengajaran saya. Itu sahaja, Doktor. Saya dapat jelaskan secara keseluruhannya mengenai artikel saya. Sekian, terima kasih.